Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berhati-hati memandu di jalan raya. Pastikan tangan anda sentiasa berada di steering dan pemanduan terus ke depan. Jangan peduli orang yang memandu dengan tak berhati-hati, biarkan je mereka. Yang penting kita memandu berhati-hati, fokus dengan pemanduan. Hands free, kalau nak perlu bercakap, perlu hands free, jangan pegang telefon. Okey. Ura-ura ataupun aura kehangatan pilihan raya negeri semakin menghampiri. Akhirnya satu lagi petanda baru dengan pilihan raya negeri sudah pun diumumkan. Pilihan raya negeri, persiapan keselamatan akan ditentukan minggu depan. Itu kata Hazani. Jadi nampaknya memang pilihan raya negeri memang seperti yang dijangka, paling lewat pun bulan September mungkin. Tapi ramai yang menjangkakan pilihan raya negeri akan diadakan pada bulan Julai. Sebab itu banyak parti yang mulai berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan parti menang. Lepas tu tiba-tiba banyaklah pakatan baru. Sebab itu banyak ada juga beberapa parti yang semakin risau kerana tak ada dana politik, tak ada dana untuk berkempen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, persiapan keselamatan pengendalian pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang kita ketahui akan berlangsung ini akan ditentukan pada minggu depan, kata pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Kementerian Awam KDNKA Bukit Aman, iaitu Datuk Seri Hazani Ghazali. Beliau berkata Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani akan mempengerusikan sendiri mesyuarat bagi persediaan itu. Of course kita perlu persediaan yang rapi untuk pilihan raya negeri ini, kerana dijangkakan pilihan raya negeri ini akan menjadi pilihan raya negeri yang panas, yang pasti akan membuatkan semua parti politik akan berusaha bersungguh-sungguh berkempen. Tapi bagi saya, berkempen biarlah sihat, jangan memfitnah. Yang penting jangan memfitnah, nanti kena saman teruk. Jangan memfitnah. Kedua, jangan bagi rasuah, hentikanlah. Ini balik-balik rasuah yang walaupun sekarang dah tak tahulah masih ada rasuah atau tidak, sebab saya tak pernah dapat rasuah. Kalau kali ini pun masih ada rasuah juga, habislah. Saya rasa sekarang tak ada rasuah lagi lah. Semua orang dah takut untuk ambil rasuah, badan muka. Baguslah. Jadi kita berdoalah semoga ini persiapan untuk keselamatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, supaya semua pengundi keselamatan mereka terjamin dan mereka dapat keluar mengundi dalam keadaan yang selamat, terjamin keselamatan. Okey, kata beliau dalam kenyataan itu, kami menjangkakan kekuatan anggota dan pegawai pasukan keselamatan akan dikekalkan seperti pada pilihan raya umum PRU15. Mungkin akan ada sedikit perubahan kerana ia hanya membabitkan 6 negeri, katanya dalam kenyataan itu. Jadi kita mendoakanlah semoga mereka semua dapat menjalankan tugas dengan baik. Jadi pada pendapat anda pula, siapakah yang bakal menang pada pilihan raya negeri akan datang? Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Sah Sanusi dalam masalah besar. Sah Sanusi dalam masalah besar.
malah ini akan menyebabkan beliau hilang segala-galanya. Mahfuz dah hilang sabar. Datuk Mahfuz sudah hilang sabar agaknya, dan beliau pun akhirnya memberikan amaran kata dua dan arahan terus kepada Sanusi. Beliau berkata, bayar segera atau akan terima notis bankrupt, kata Mahfuz kepada Sanusi. Bayarlah kalau ada duit. Kalau tak ada duit, pergi utang dekat bank kah, di mana-mana kah, yang penting bayar saman. Nanti kena bankrupt, sia-sia saja. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Madnor diminta supaya segera membayar saman fitnah beliau sebanyak RM120,000 beserta kos tambahan, atau notis kebankrapan akan difailkan terhadapnya. Itu kata pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah, Mahfuz Omar. Mahfuz berkata sekiranya Muhammad Sanusi terus juga berlengah-lengah melengahkan bayaran saman itu, maka Mahfuz Omar tak ada pilihan selain beliau akan berbincang dengan peguamnya dalam tempoh yang terdekat ini, termasuklah untuk menyita aset menteri besar itu. Wow, memalukan ini kalau aset kena sita. Nanti banyaklah aset yang kena jual, kena lelong untuk bayar. Jadi sebelum kena lelong, kena sita, kena bayar, bagus pergi bayar. Kata Mahfuz dalam kenyataannya, dia kata begini, saya kena minta peguam saya untuk bertindak membuat tuntutan itu, atau saya akan tunggu nasihat daripada peguam, sama ada nak failkan kebankrapan ke atasnya atau sita harta beliau yang berjumlah RM120,000. Katanya pada satu sidang media di Alostar semalam, seperti yang telah dilaporkan oleh BH. Mahfuz berkata alasan Muhammad Sanusi itu yang meminta dia berurusan dengan peguamnya adalah tidak relevan. Kenapa perlu dengan peguam? Sepatutnya teruslah berurusan dengan Sanusi, sebab keputusan sudah keluar pun. Mahfuz berkata alasan Sanusi yang meminta supaya dia berurusan dengan peguamnya adalah tidak relevan, kerana Menteri Besar itu sudah pun menangguhkan bayaran saman itu lebih daripada 2 minggu. Wow, ini sudah lebih daripada 2 minggu nih. Kalau main bunga ini sudah berbunga-bunga ini, malah sudah tumbuh bunga. Lama ada aksiden lah, aksiden motor dengan kereta. Aduh, ada nampak sekujur tubuh di sana. Nampaknya ada kemalangan maut di sana. Sudah ditutup dengan kain hitam. Patutlah jam. Kita doakan semoga semuanya okey-okey saja. Jauh juga motor itu kena seret ya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap supaya Sanusi berfikirlah dengan relevan. Kita berharap supaya Sanusi bertindaklah segera supaya beliau boleh membayar saman itu dan supaya beliau tidaklah bankrupt. Nanti kalau sudah bankrupt, nanti masalah lagi. Nanti terpaksa cari lagi Menteri Besar Kedah yang baru. Itu lebih troublesome, lebih membuatkan lebih banyak masalah lah. Lebih banyak masalah. Jadi sebelum Sanusi kena bankrupt, sebelum dia diisytihar bankrupt, memalukan juga kalau kena sita barang-barangnya. Kalau kena sita, kena lelong, ini nanti jadi dalam sejarah sekali lagi Menteri Besar pertama yang hartanya disita, dilelong untuk membayar saman kerana tak mau bayar saman. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita doakan semoga yang aksiden tadi keluarganya okey-okey saja. Semoga semuanya urusan selepas ini dapat dipermudahkan dan dapat ketenanganlah seluruh keluarga. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.